Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pagi ini kita kembali kepada pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 Sekolah Kebangsaan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, itu kesihatan dan kebersihan. Unit yang keempat, saya sihat. Tajuk, sayangi orang sekeliling. Sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita lihat kepada apa yang akan kita pelajari dalam tema 2 ini nanti. Dalam tema yang kedua ini, kita akan melihat tentang kebersihan, kesihatan dan kebersihan. Lihat pada gambar yang pertama, ini lebih berkaitan kepada kebersihan rumah masing-masing. Gambar yang kedua adalah berkaitan dengan kesihatan. Gambar yang ketiga ini juga kesihatan diri. Kita boleh lihat tentang farmasi pandu lalu di sana. Gambar yang keempat, dua orang murid sedang berbasikal. Ini adalah berkaitan dengan kesihatan diri. Dan yang terakhir, kita nampak ada makanan diberikan di sana, ditunjukkan. Ini adalah tentang kesihatan pemakanan kita. Hari ini cikgu akan mengajar dua kemahiran, iaitu pertama, kemahiran mendengar dan bertutur. Dan yang kedua, kemahiran membaca. Standard pembelajarannya adalah yang pertama, 1.2.1, bertutur untuk menilai dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertata susila mengikut konteks. Yang kedua, 2.3.1, membaca dan menganalisis kandungan teks karya bukan sastra. Kejayaan murid-murid hari ini adalah yang pertama, murid-murid akan berjaya memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Yang kedua, murid-murid dapat melengkapkan peta bulatan setelah membaca dan menganalisis teks. Baiklah, kita lihat kepada unit yang keempat bertajuk Saya Sihat, iaitu sayangi orang sekeliling. Yang kedua, membaca, iaitu perihal penderma darah. Kita mulakan dengan kemahiran mendengar dan bertutur terlebih dahulu. Saya baca di sini. Jadi dengar baik-baik. Tajuknya adalah sayangi orang sekeliling. Hadif ditemani Razif dan Jitwen ke bilik rawatan setelah pening dan lemah badan. Sepanjang hari itu, dia sering batuk dan bersin. Kita lihat apakah amalan ketika anda batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, pertama, tutup mulut dan hidung. Kedua, buang tisu yang telah digunakan. Ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Dan yang keempat, gunakan penutup hidung jika perlu. Ini adalah amalan yang perlu kita buat ketika kita menghidap penyakit batuk dan bersin. Jika kita batuk dan bersin. Untuk mengelak jangkitan penyakit. Baiklah, kita lihat perbuatan kita. Hari ini kita akan diajar memberikan alasan secara bertata susila. Baiklah, kita lihat perbualan yang pertama. Maaf Hadif, kamu perlu. Sekarang Jitwen hendak menegur Hadif. Tetapi bagaimanakah cara menegur dengan cara yang baik? Dengan cara secara bertata susila. Kita lihat bagaimana cara Jitwen menegur Hadif. Baiklah, cikgu dah letakkan di sini.
Maaf Hadif, kamu perlu menutup mulut dan hidung ketika bersin. Kamu juga perlu membuang tisu yang telah digunakan. Seterusnya, cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Jika perlu, gunakan penutup hidung. Okey, baiklah. Ini adalah cara bagaimana Hadif ditegur oleh Jitwen. Dia menegur menggunakan isi-isi penting tadi berkaitan dengan cara-cara jika kita menghidap batuk dan selsema. Jadi apabila kita memberikan alasan, kita kena gunakan ayat yang lengkap. Dan gunakan ayat secara berhemah. Itu yang dinamakan sebagai bertata susila. Okey, seterusnya. Mengapakah saya perlu melakukannya? Hadif tanya. Sekarang dijawab oleh Razif. Hadif, amalan ini bertujuan. Apakah tujuan kita menutup mulut dan hidung ketika bersin tadi? Kenapa tisu itu perlu dibuang? Cuci tangan dengan air dan sabun. Dan gunakan penutup hidung. Okey, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Hadif, amalan ini bertujuan untuk mengelakkan jangkitan penyakit. Ini adalah alasan yang diberikan oleh Razif kepada Hadif. Maknanya di sini, ketiga-tiga sahabat ini mereka menggunakan perkataan secara bertata susila ketika mereka berbual. Sekarang kita pergi kepada bahagian membaca dan melengkapkan peta bulatan. Tajuknya adalah perihal penderma darah. Cikgu baca dahulu. Puan Nurul membawa anaknya Nazri yang demam ke klinik. Nazri terpandang poster syarat-syarat menderma darah. Okay, kita lihat poster tersebut. Di dalam poster memang tak nampak, jadi di sini dia rangkumkan. Okey, cikgu baca. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Okey, itu adalah syarat pertama. Kita gariskan syarat yang pertama ini dahulu. Berumur antara 18 hingga 60 tahun. Okey. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Syarat yang seterusnya adalah orang yang hendak menderma darah perlu bebas daripada penyakit kronik. Contohnya penyakit jantung, penyakit kanser. Mereka tak boleh menderma darah. Okey, seterusnya. Bulatan yang kedua ni. Penderma darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya. Maksudnya, syarat seterusnya adalah penderma darah perlu makan dan mendapat rehat secukupnya. Maksudnya, penderma darah kalau hendak menderma darah perlu pastikan makan terlebih dahulu. Dan rehat ini berkaitan dengan tidur. Sebelum kamu menderma darah, biasanya penderma darah mereka perlu tidur sekurang-kurangnya 6 jam pada sebelah malamnya. Barulah keesokan harinya boleh menderma darah. Kenapa? Supaya tidak lemah semasa menderma darah. Baiklah, seterusnya. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Okey, maksudnya kalau ada orang yang baru minum alkohol, arak, mereka tidak boleh menderma darah. Yang mengambil alkohol ni. Yang baru mengambil alkohol, ubatan berjadual. Ubatan berjadual maksudnya yang mengambil ubat setiap hari. Contohnya orang yang mempunyai penyakit tadi. Mereka perlu mengambil ubat setiap hari. Jadi, jika mereka makan ubat hari itu, mereka tidak boleh menderma darah. Okey. Ubatan
secara berjadual, yang ambil ubatan secara berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Ini adalah syarat-syarat untuk orang yang hendak menderma darah masing-masing. Ingat, darah adalah penting. Di hospital, darah ini diperlukan ketika doktor melakukan pembedahan. Jadi, sesiapa yang cukup syarat dan berkeinginan hendak menderma darah, selalunya mereka akan berhubung dengan pihak hospital dan pihak hospital akan menguji terlebih dahulu sama ada orang yang hendak menderma darah itu cukup sihat ataupun tidak. Setelah semuanya syarat ini dipatuhi, barulah kamu dibenarkan menderma darah. Baiklah, seterusnya kita akan mengisi poster, mengisi peta bulatan ini berkaitan dengan syarat derma darah tadi. Okey, apabila bercakap tentang peta bulatan, kita lihat di sini, peta bulatan ini biasanya bahan kita perolehi daripada pembacaan daripada poster. Hari ini kita gunakan poster, mungkin daripada media sosial, daripada surat khabar dan juga risalah. Okey, baiklah, kita lihat penggunaan peta bulatan ini. Pertama, kita lihat syarat derma darah yang pertama tadi. Bebas daripada penyakit kronik. Kedua, perlu makan terlebih dahulu. Ketiga, mendapat rehat secukupnya. Yang keempat, tidak mengambil alkohol. Yang kelima, tidak mengambil ubatan secara berjadual. Dan jangan lupa, yang pertama yang sebenarnya di sana adalah umur antara 18 hingga 60 tahun. Maksudnya anak-anak sekarang memang tidak layak untuk derma darah sebab belum lagi berumur 18 tahun. Okey, kita lihat ini adalah syarat-syarat untuk derma darah. Dan cikgu nak ingatkan, apabila kita mengisi peta bulatan, kita isi dengan frasa yang mudah saja seperti ini. Bebas daripada penyakit kronik. Tidak perlu gunakan ayat yang lengkap. Kita tiba kepada pengajaran yang diperolehi pada hari ini. Pertama, sikap hormat menghormati antara rakan. Kita lihat bagaimana tiga sahabat tersebut apabila mereka bercakap menegur sesama sendiri, mereka menegur dengan cara yang baik, secara bertata susila. Tidak mengecilkan hati rakan. Jadi mereka hormat sesama mereka. Yang kedua, sikap baik hati ini ditunjukkan pertama oleh kawan hadif tadi, iaitu Jitwen dan Razif, di mana mereka membawa hadif yang sakit ke bilik rawatan. Yang kedua, sikap baik hati ini kita lihat kepada perihal derma darah tadi, di mana penderma darah biasanya mereka tidak dipaksa. Mereka menderma darah secara sukarela. Okay, baiklah, ini adalah sikap baik hati yang ditunjukkan oleh masyarakat kita. Untuk penghujung hari ini, latihan yang akan kamu buat adalah kamu gunakan buku A, iaitu buku pemahaman. Lengkapkan perbualan yang akan diberikan oleh cikgu nanti. Yang kedua, lengkapkan peta bulatan. Apabila kerja itu sudah selesai, hantarkan kepada cikgu di dalam grup masing-masing. Baiklah, sebelum kita berakhir, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat manfaat dan murid-murid belajar dengan berkesan.